Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dapat kita bersama-sama pada malam Isnin ini. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kita kat tafsir Shafratul Tafasir ini pada ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-159, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan juga petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, sesudah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, dan keitulah Allah akan laknatkan mereka itu, wa yal'anuhumul la'inun, dan juga para pelaknat yang lain yang terdiri daripada malaikat, yang terdiri daripada orang mukmin, akan melaknat juga mereka yang menyembunyikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala setelah jelas petunjuk ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang telah bertaubat di kalangan mereka itu, wa aslahu, dan kemudiannya membuat perbaikan, kemudiannya menerangkan balik kebenaran yang telah disembunyikan itu, maka mereka itulah orang yang Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, Maha pemurah, Maha mengasihani. Dan insyaAllah kita sambung sebagaimana yang kita berhenti pada minggu yang sudah, pada membicarakan ayat yang terakhir itu, wa ana at-tawwabur rahim. Ini Allah Subhanahu wa taala itu sangat menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala sangat menerima taubat. Bertaubat lagi tadi, tiap-tiap hari bertaubat, sebab kita tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan dosa. Kita memang tidak maksudlah mana-mana pun. Nabi je maksud. Kita ni terdedah dengan banyak perkara. Tak ada apa rasa nak apa-apa. Tak. Kalau kat tu orang laju je dia mungkin.
laju je, tak nak tahan, tak ingat. Dalam mereka dah ingat. Tapi bahagian nak kata orang ni kadang-kadang lepas gitu je. Kadang-kadang nak fitnah orang tu begitu saja. Tak sedar. Sebab kita ni orang beringat pada perkara-perkara yang sangat penting itu. Jaga perkataan kita, jaga lafaz kita. Itulah banyaknya kesalahan dosa ni kita buat dari mulut kita banyak. Waktu Nabi SAW boleh jaminan, boleh jaga di antara dua gerahan ni, iaitu lisan dia boleh jaga, dan di antara dua penganya dia boleh jaga, maka itu Nabi beri jaminan keselamatan dia akan insya-Allah. Nabi itu beri jaminan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab waktu banyak kalau hidup kita di antara anggota kita yang banyak beramal, yang banyak bekerja, mulut. Mulut banyak mudah tu ni. Tak bergerak mana? Tangan nak bergerak juga. Kaki nak melangkah juga. Ada tu gerakan dia besar juga tu. Kaki ke tangan nampak gerakan dia. Mulut laju belam-belam baring boleh tubik. Belam-belam nyanda pun boleh tubik. Perkataan lafaz daripada mulut kita ni tubik mudah sangat. Dia setiap masa boleh. Kalau daripada anggota lain, ialah waktu itu banyak gunanya, tuan-tuan sekalian. Itu juga lah buat lain-lainnya, mata, telinga dan sebagainya. Allah mengatakan wa ana tawwabur rahim, ay katsirut taubah. Allah banyak menerima taubat ni. Katsirut taubah. Allah menerima taubat, banyak menerima taubat. Ada ibadi, atas hambanya, untuk hambanya. Taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasi'ur rahmati bihim. Allah luas rahmat dia, luas rahmatnya. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah luas, terbentang luas. Mintalah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala luas. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk kedekut sangat. Nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk taubat ni, jangan sayang sangat. Nak taubat, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha luas maghfirahnya, Allah Maha luas rahmatnya. Asfah, Allah itu sangat memaafkan. Asfah amma farata minhum. Allah memaafkan apa yang datang, hak keluar daripada minhum, daripada kita ni, daripada mereka itu, minas sayiat, dari kesalahan-kesalahan, hak yang keluar daripada kita ni, daripada kesalahan-kesalahan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, sangat memaaf. Tak boleh banding Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul, Allah kata, mukabalah wahai Nabi Muhammad. Kabar kepada siapa? Kabar kepada hamba-hambanya. Qul ya ibadi. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang macam mana? Alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba Allah yang telah melampaui batas diri dia, buat kesalahan. Kesalahan apa? Macam-macam lah. Macam-macam lah kesalahan kita buat hari ni. Kemudian dah kesalahan kita buat. Jadi orang kok salah ni,
Jangan, Allah kata jangan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Buat salah, walaupun buat salah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dia yang buat salah lepas tu tidak kembali kepada Allah, tak berharap dah rahmat Allah, tak berharap dah keampunan Allah. Itu masalah kita. Lewat jahat, biar jahat tu. Nampak tu? Tak jadi. Alang-alang mengeluk pakasar, dia sampai ke pangkalannya. Kalau bahagian buat jahat, tak boleh gitu. Buat jahat, alhamdulillah. Buat jahat, biar buat jahat habis. Jangan. Jangan, tak boleh. Kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka kepada hamba-Nya jalan taubat. Allah itu kathiru at-taubati, maha menerima taubat. Balik pada Allah. Ada orang mau buat untuk cari baik, Allah buka, tak tutup. Karena Allah tak tutup. Tapi jangan sabar macam Fir'aun, nak tenggelam baru tahu dia bukan Tuhan. Lama ni duk mengaku Tuhan. Tenggelam dah, nak mati dah, Allah baru sedar dia bukan Tuhan. Nak mati dah, lama ni duk mengaku Tuhan. Ada ke Tuhan selain pada aku? Tengok, sombongnya dia, angkuhnya dia. Dah hebat, maharaja, gagah sekali, dengan bala tentera dan sebagainya. Mengaku dia Tuhan. Lalah bila nak tenggelam tu, baru tahu dia bukan Tuhan. Tuhan kau ni nak mati. Tuhan dah mati, baru tahu, baru nak beriman. Dan kata itu tak diterima oleh Allah SWT. Tak ada sebab zarah dah. Tak boleh lah zarah ni. Nyawa dah nak tubik dah, sampai kat kerongkong dah nak tubik. Tak ada dah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu ini putus asa daripada rahmat Allah. Ada baliklah, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dosa pun balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dosa kecil ke besar, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu memberi pengampunan kepada semua dosa, kecuali dosa syirik kepada-Nya. Kena taubat nasuha. Kalau syirik pada kena taubat nasuha, mengucap 2 kalimah syahadat, balik semula kepada Islam, jadi baik dan sebagainya. Bertaubat nasuha. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Tak lawan dah, tak ada challenge dah Allah bab Maha Pengampun ni. Tak boleh nak challenge dah Allah bab Maha Mengasihani. Tak ada dah. Selama mana mak ayah dia kasih kepada anak dia, dak nak sama dengan kasih Allah, lebih lagi. Bayang kalau kita buat salah ke mak kita, tak main kita tak maaf kan, mak terima dah. Salah berat nanah dah, tapi mak terima. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengasihi lagi daripada mak. Tak lawan. Ar-Rahim, rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tak boleh nak lawan. Balik ruah, balik kepada Allah. Seluas-luasnya Allah buka bagi orang nak jadi baik. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang kufur, kafir, wa matu, dan mati, wa hum kuffarun, orang-orang yang kafir mati kafir. Innal ladzina kafaru wa matu kuffarun, orang kafir mati kafir.
Mana kalau orang kafir ni tak tahu lagi dia bertaubat. Orang syirik ni tidak tahu dia bertaubat. Bertaubat masuk Islam. Kalau tu tak terkena. Kalau ni kafir, mati kafir. Bagaimana keadaan dia? Keadaan begini. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang kafir mati kafir. Orang ni atas mereka laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia. Ayat ni orang kafir mati kafir. Kalau tadi orang kok menyembunyikan kebenaran, merujuklah kepada orang-orang Yahudi, Zionis, kok menyembunyikan kebenaran yang telah melakukan tahrif pada kitab Taurat dan kitab Injil, dan menyembunyikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan kebenaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun Allah laknat. Dan melaknatkan mereka itu pelaknat-pelaknat yang lain. Tapi kalau dia bertaubat, masuk Islam, memberi penerangan hak sebenarnya, menyatakan kebenaran, ini Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi hak mati kufar, mati dalkan kafir, kafir mati kafir, tak bertaubat, tak kembali kepada kebenaran Islam. Ini laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia seluruhnya. Hatta laknat sesama kafir pun. Mulah dulu ajak aku ni, mulah dulu menyeleweng, mulah menyembunyikan kebenaran, aku dah ikutmu. Waktu mu jawab juga, mu memang jahadah. Mu memang jahadah, bukan sebab aku menjadi gitu. Dia balik sama sendiri juga. Ay kafaru billahi, iaitu orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, wastamaru 'ala al-kufr, dan berterusan atas kekufuran. Sehingga bila? Hatta dahamahumul maut. Dahamahumul maut. Sehingga mereka ini menemui kematian secara tiba-tiba. Sehingga kematian menemui mereka itu secara tiba-tiba. Atahum al-mautu fujatan. Mendatangi mereka itu akan kematian dengan tiba-tiba. Tiba-tiba dia dengar mati dah, ni dah. Mati tiba-tiba. Wa hum ala tilkal halati, sedangkan mereka dalam keadaan begitu, iaitu dalam keadaan kufur juga. Alladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Mati ni tiba-tiba, tuan-tuan sekalian. Rasa segar, rasa sihat, rasa lambat lagi. Sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati, menjaga tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita dan sebagainya. Ulaika alaihim la'natullah. Orang begini atas mereka itu laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia keseluruhannya. Ayyal anuhumullah, Allah melaknat mereka, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa ahlul ardi jami'a, dan seluruh penduduk bumi, seluruh ahli bumi. Kat sini sebut ahli, penghuni bumi. Kalau orang alim ulama tu, orang alim ulama, orang mendoakannya, ikan di laut mendoakan, tu tak? Kalau ni kalau ahlul ardi ni adakah manusia saja ataupun kok lain, kok laknat juga dia, kan? Laknat mereka, hayawan laknat dia, tumbuhan laknat dia ke mana? Cuma di sini terlihat ahlul ardi, penghuni. Kalau penghuni tu semua sekali, tak setakat manusia saja.
Cuma ayat Quran kata wannas, manusia, wannasi ajma'in, wan la'natullahi wal malaikatihi wannasi ajma'in, dan manusia semua. Kalau tengok ayat Quran ni, ahlul ardu itu merujuk kepada manusia lah. Manusia, hatta kuffar, sehingga orang kafir pun, fa innahum yaumal qiyamah, orang kafir ni sesungguhnya mereka itu yaumal qiyamah, pada hari akhirat kelak, yal'anu ba'duhum ba'dha, sebahagian daripada mereka melaknat sebahagian orang lain. Macam kita kata tadi ya, mula gini, mula gini. Hak ni pun kata mula gini, hidup mung tu jahat dah, mung tu degil dah. Apa membawa aku? Kan sama-sama sabar kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak ikut. Orang Yahudi sekarang ni bukan tak tahu, tuan-tuan sekalian, tapi memang dia begitu. Dia degil, dia sombong, takbur, menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Fir'aun dah, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia kejar Nabi Musa bersama pengikut dia di kalangan Yahudi, pengikut dia. Dah sampai ketika di Pulau Merah dah, dah nak pergi dah, betul tak? Dah nak pergi dah. Nak menyeberang tu, ikut akal dia tenggelam bakal kalau menyeberang dah. Mengesu apa nak berharap siapa? Mari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, beri mukjizat kepada Nabi Musa. Allah beri. Nabi Musa dengan pengikutnya ada benda masa tu. Ada senjata apa? Untuk nombor hari yang takut. Ada apa? Ya. Tengok Fir'aun dengan kesombongannya, dengan bala tenteranya yang kuat dan sebagainya itu, ingat ke dia menang? Ya. Duduk jauh tengok Nabi Musa duduk sekat dah situ tu. Oh, sedap ni, bantal. Ya, boleh sakit dah. Nak pergi lari mana? Tengok dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan aman. Pertolongan Allah datang pada tak ada harapan dah. Ikut perkiraan kita ni, manusia ni tak ada harapan dah. Akan hari ni memang kena dah. Pengikut-pengikut Nabi Musa takut dah. Mereka itu akan mendapati kita, akan mendapatkan kita. Dah nak lari dah ni. Dah. Tapi bila pertolongan Allah datang, benar, tak mustahil benda yang sama dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bantai tiap-tiap hari, kena serang, kena bunuh, kena lenyek dan sebagainya rakyat Palestin dan Gaza itu. Sampai kalau tak ada benda dah ada lawan dah. Contoh, dan ni ada kisah nak lawan apa-apa dengan usaha yang ada. Tapi kalau tak ada benda pun tidak mestinya orang Palestin akan kalah. Sebab pertolongan Allah ada. Ya. Tengok orang tengah sedap tu, tengah kuasa kaguh tu. Tengah kuasa kaguh, kena dogma gini, nak game mana ni? Nak lari ke mana? Ada tempat orang melari. Setakat dengan air tu. Kan? Dengan confident, dengan takaburnya, dengan bala tentera dan senjata yang hebatnya. Orang mesti kena dogma gini Nabi Musa. Tapi pertolongan Allah. Nabi Musa pula tak ada mana gini, mana gini nak buat mana ni? Apa? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pertolongan dia. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merupakan kisah ini merupakan tanda keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mustahil ini akan berulang kali. Dan pada suatu ketika nanti apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, ya, menolong hamba-Nya yang betul-betul ikhlas menegakkan agamanya, tak mustahil benda yang sama berlaku, tuan-tuan sekalian. Tidak semestinya kita kuat dan kita kaguh, kita akan menang. Tak buat benda pun bila pertolongan Allah datang, menang. Kita Nabi Musa itu sendiri menunjukkan hakikat itu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan pertolongannya kepada satu pihak itu, maka Allah, apa yang Allah hendak maka berlaku. Jadi hatta al-kuffar fa innahu yawmal qiyamati yal'anu ba'duhum ba'dha,
hatta orang kafir sama mereka tu dia akan menjalankan di antara satu sama lain. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu, ay khalidina finnar, wa fi idmariha tafkhimun li sya'niha, dan pada meletakkan dhamir ha tu dak tulis finnar, tulis fiha, itu adalah untuk tafkhimu li sya'niha, tafkhimun li sya'niha, untuk mengagungkan hal ihwal, untuk kabur ni neraka ni dahsyat sangat. Ganti dengan fi idmar, pada mendomirkannya, daripada menamakannya itu bahasa Arab letak domir pun, letak ganti nama, ganti kepada nama pun memberi makna yang tersendiri. Letak nya, dia, letaknya tu pun ada makna tersendiri. Sebab apa? Letak neraka tapi letaknya fiha, itu pun makna tersendiri dah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah bahasa Arab ni begitulah tuan-tuan sekalian, perlulah dipelajari. La yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan dari mereka itu akan azab. Ay inna azabahum fi jahannam daimun, azab kepada ke atas mereka ini dalam neraka jahanam daim, berterusan setiap waktu. Dia banding kita bukan duduk atas dunia ni sakit, bukan lah setakat ni tuan ni taklah sakit semua macam gitu. Ada tekor sakit dengan sihat, banyak sihat dah. Tapi neraka tu sepanjang waktu daim diazab. Na'udzubillah. La yanqati', tidak putus, kena semua. La yukhaffu anhum tarfata 'aini, tidak diringankan sedikit pun. Kelip mata pun tak diringankan, kelip mata pun tak diringankan, kelip mata pun tidak diringankan, kelip mata pun tak ada keringanan, saat pun tak ada diringankan, berterusan. La yufattaru anhum, tidak diringankan, tidak dikendokan. La yufattar anhum, dari mereka itu akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fihi mublisun, dan mereka itu di dalam neraka ini mublisun. Makna bermublisun, putus asa, tak berada dah, kecewa dah, sedih dah, menyesal dah, tak ada dah nak berhujung, tak boleh nak pergi dah, mublisun, lemah lemah gitu dah, tak ada dah nak jawab, nak kata benda dengan Allah pun tak ada dah, dah buat sekepeng. Dia dah sesal dah, putus asa dah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aisuna min rahmatillahi wa min kulli khair, dah putus asa dah daripada rahmat Allah dan daripada sebarang kebaikan. Tak berharap dah, daim, tiap-tiap masa ni kena azab semua. Jadi tidak dikendurkan azab dari mereka itu. Wa hum fihi mublisun, tak berharap dah, tak nak pergi dah, tak berharap dah, nak harap rahmat Allah. Tak ada dah rahmat dah, ni balasan dah tak ada rahmat Allah. Kebaikan pun tak nak harap dah, habis dah, sudah. Dulu atas dunia tu kena beramal, rahmat, minta rahmat Allah atas dunia, minta kebaikan atas dunia. Bila dah orang kufar ni duduk dalam neraka, habis tak ada benda. Dan golongan ini diceritakan minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna minha, Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Fa in 'udna fa inna zalimun, kalau kami balik atas dunia buat jahat, barulah kami boleh dianggap
betul-betul zalim, you nak minta dengan Allah. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami minha, daripada neraka ini. Kalau kami buat jahat kok, maka nescayalah kami betul-betul zalim. Tuhan jawab apa? Ni nak balik apa buat ada kata jahat-jahat tu. Kalau kami buat jahat kok, maka zalimlah kami. Zalim dah sebelum ni, mati dah, duduk neraka dah, minta dengan Allah nak balik. Akhrijna, keluarkanlah kami minha, daripada api neraka ni. Tak hang apa. Nak buat baik dah dengan janji dengan Allah. Fa in ulna, sekiranya kami ulangi kejahatan kami, kesombongan kami, kedegilan kami, kekufuran kami, kejahatan kami dan sebagainya, fa inna zalimun, maka kami ni betul-betul zalim. Tuhan jawab apa? Qala khsa'u fiha, mukakalah hina di situ. Tuhan jawab itu. Kata Tuhan tambah apa? Jangan cakap denganku, wala tukallimun. Tak ada cakap, saya cakap-cakap lah. Saya cakap-cakap lah, Tuhan kata. Rasa minta-minta lah. Ada dah bahagian ni atas dunia dulu. Oh baik, apa atas dunia ni dibalas dah. Tak ada. Qala khsa'u fiha, kekallah kamu hina di dalam neraka itu, dan jangan bercakap denganku, wala tukallimuni. Asal minta-minta lah. Asal minta-minta lah. Wala hum yuzarun, ay la yumahhaluna aw yu'ajjaluna, mereka ini tidak ditangguhkan lagi. Tak ditangguh, kena seksa dah. Terus menunggu ni tak ada seksa, tak ada tangguh-tangguh dah. Aw yu'ajjaluna bal yulaqihimul azabu, bahkan yulaqihimul azabu, telah bertemu akan azab itu. Azab itu telah menemui mereka itu. Bila? Hala, sebaik sahaja mufaraqatil hayatid dunya, azab dia akhirat ni bermula dah bila mati sahaja. Hala apabila mufaraqah, berpisahnya hayat kehidupan dunia. Bila berakhirnya kehidupan dunia, dah dia start dah. Situ dah start lalu dah. La yunzarun wala yumahhalun wala yu'ajjalun. Sekarang itulah saja tuan-tuan sekalian, sebagai peringatan kepada kita, kedudukan kita, hakikat kehidupan ini, dan juga hakikat kebenaran yang akan menimpa kita di akhirat kelak. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala telah gambarkan kepada kita dengan gambaran yang sempurna natijah itu. Kita bagi dah ni, kita bagi dah, kita awal lagi kau akan berlaku akan datang tu. Jadi insya-Allah kita mengambil pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu